Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Tidak diragukan lagi bahawa manusia bermaksud kepada sesuatu dan menginginkannya hanya kerana anggapannya bahawa sesuatu itu baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita masih lagi berada dalam penyucian jiwa bagi penyakit yang pertama, iaitu penyakit riak. Penyakit syirik menyekutukan Allah dan juga riak, di mana riak merupakan salah satu kategori menyekutukan Allah ataupun syirik yang disebut dengan asyirku al-asghar. Pada permulaan membahaskan tajuk ini, tajuk berkenaan dengan syirik dan riak ini, pengarang kitab kita iaitu Al-Alamah Al-Syekh Said Hawa rahimahullah dengan menakalkan daripada Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'allahu bi'ulumihi wa bi'ulumihima fi darain amin. Dijelaskan tentang riak itu, rukun-rukun riak. Dan sekarang ni dijelaskan kepada kita bagaimana untuk kita membersihkan hati daripada riak. Ada dua kaedah, ada dua peringkat dalam membersihkan hati daripada riak ini. Yang pertamanya adalah peringkat membuang riak itu daripada akarnya. Dan kita masih sedang berada dalam maqam pertama inilah, yang membuang riak daripada akarnya lagi. Iaitu sebelum ini kita didedahkan bahawasanya riak ini timbul daripada tiga usul, tiga akar dalam diri manusia. Yang pertama iaitu ladzatul mahmadah, kelazatan pujian, kerana sonok dengan pujian orang lain. Itu yang pertama. Itu menjadi faktor timbulnya riak itu kerana kita merasa pujian orang itu menimbulkan kelazatan dalam diri kita. Yang kedua, kerana al-firar min alamid dzam, kerana kita ingin lari daripada celaan orang lain. Jadi ada perkara-perkara yang kita tinggalkan bukan kerana lillahi ta'ala, kerana kita takut orang cela kita. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah at-tam'u fima fi aidin nas, tamakkan apa yang ada dalam milik orang lain. Mana kita inginkan sesuatu, seumpama seorang kanak-kanak mengerjakan solat kerana mendapat upah. Itu tak apalah kanak-kanak, tapi kita sudah dewasa, sudah ada kecerdikan, dan kita mengetahui bahawasanya kita perlu beramal lillahi ta'ala, barulah mendapat pahala dari Allah. Maka tidak boleh ada lagi kita beramal untuk mendapat sesuatu daripada orang lain, kerana itu menyalahi keikhlasan itu sendiri. Jadi itu disebut akar, usul yang menjadi faktor timbulnya riak dalam hati manusia. Jadi untuk membuangnya itu dengan dua. Nak membuang akar riak itu dengan dua. Yang pertama dengan ilmu,
Daripada ilmu tu lahirnya kesedaran, dan kita masih berada dalam peringkat ilmu ni lah. Ilmu tentang hakikat, dia panggil tentang hakikat sebenar kejayaan. Macam mana nak mencapai kejayaan dalam amalan kita. Disambung hari ini, tidak diragukan lagi bahawa manusia bermaksud. Bermaksud makna menginginkan kepada sesuatu dan menginginkannya. Manusia bermaksud kepada sesuatu dan menginginkannya hanya kerana anggapannya apabila sesuatu itu baik. Itu suatu fitrah dalam diri manusia. Hanya saja apabila dia yakin, dia tahu pada anggapannya bahawa satu itu baik, maka akan timbullah keinginan bermanfaat. Satu itu bermanfaat dan menyenangkan baginya, baik di dunia maupun di akhirat. Jika dia tahu bahawa ia lazat di dunia tetapi berbahaya di akhirat, maka akan mudah baginya memutuskan keinginan kepadanya. Jadi sekarang ini perlu kita tanam dalam diri kita bahawasanya kebahagiaan sebenar adalah akhirat, bukan dunia ini. Maka sebab itu jika sekian seorang insan itu, kata Imam Ghazali, dia tahu bahawa sesuatu itu setelah dia mengetahui kebahagiaan sebenarnya adalah akhirat, kemudian dia tahu pula bahawa sesuatu itu akan menjaskan kebahagiaan akhiratnya, maka senang untuk mudah baginya untuk memutuskan keinginan kepadanya. Ini dia akan kaitkan selepas ini dengan riak lah. Riak ini menimbulkan kesenangan di dunia, seronok dengan pujian orang dan sebagainya, tapi akan menjejaskan masa depan kita di akhirat. Maka dengan ilmu inilah akan memudahkan kita untuk mencabut riak daripada hati. Ya, kerana kita yakin, kita tahu, kita menyadari bahawasanya riak ini akan menjejaskan masa depan kita di akhirat. Sebagaimana ia mengetahui bahawa madu adalah lazat, tetapi apabila diketahui bahawa madu itu mengandungi racun, maka dia akan berpaling darinya. Walaupun lazat, tapi dia tak akan minum madu tersebut kerana tersembunyi di sebalik kelazatan madu itu perkara yang boleh menjejaskan nyawa, merosakkan nyawanya, matikan dia, iaitu racun itu. Demikian pula jalan memutuskan keinginan ini ialah mengetahui bahaya yang terkandung dalamnya. Demikianlah kata dia, jalan untuk memutuskan keinginan kepada pujian orang, keinginan kepada harta orang lain, pemberian orang lain dan sebagainya di sebalik amalan kita itu, ataupun disebut dengan riak tadi ini, akan mudah kita putuskan keinginan itu apabila kita menyadari bahaya yang ada dalamnya. Jika seorang hamba telah mengetahui bahaya riak, diikuti akibat yang ditimbulkannya, yakni ditimbulkan riak, seperti keruhnya hati, menyebabkan hati menjadi gelap, menjadi keruh, terhalangnya di dunia untuk mendapat taufik. Jadi dengan riak itu Allah tidak membuka hati kita untuk diberi petunjuk, diberi taufik. Ya, kerana Allah melihat hati kita ini tidak tulus kepadanya dan tidak mendapat kedudukan di sisi Allah di akhirat. Juga akan mendapat siksa yang besar, kemurkaan dan kehinaan yang nyata yang akan dialaminya. Jadi bila kita mengetahui mudarat riak ini, itulah yang menyenangkan, memudahkan kita untuk kita membuang riak daripada jiwa kita. Kerana menjadi fitrah manusia ini, kalau dia tahu sesuatu itu bahaya, dia akan tinggalkan. Jika ia telah menghadirkan dalam hatinya gambaran tentang akhirat, berikutan kenikmatannya dan berbagai kedudukan yang tinggi di sisi Allah di akhirat, nescaya ia akan menganggap ringan apa yang berkait dengan makhluk dan berbagai pengaruh dan penghambat kesempurnaan di akhirat.
yang ada di dunia ini. Maknanya mana apa yang ada di dunia ini boleh dipanggil apa? Menghambat. Mana boleh menghalang. Yang boleh menghalang pencapaian kita di akhirat. Jadi bila dia tahu hakikat ini, maka kemudian hasratnya akan terhimpun dan hatinya terkonsentrasi kepada Allah. Dan membebaskan hatinya atau jiwanya dari kehinaan riak dan berbagai hal yang bisa menimbulkan kesatan hati makhluk. Jadi kesimpulannya adalah pokoknya adalah ilmu. Asasnya adalah ilmu, pengetahuan. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang akhirat. Jadi kita tahu hakikat sebenar. Dunia ini sementara, akhirat yang kekal abadi. Matlamat sebenar kita itu bukan manusia tapi Allah, keredaan Allah, darjat di sisi Allah. Maka ilmu-ilmu inilah, pengetahuan-pengetahuan inilah yang akan memudahkan kita untuk mencabut riak itu daripada akar-akarnya lagi. Kemudian dari kebersihan itu, kebersihannya itu, mana kebersihan hati, bersihnya hati dari riak itu akan terpancar cahaya pada hatinya sehingga membuat dada lapang dan terbuka untuk mendapatkan berbagai kasyaf yang akan menambah kerinduannya kepada Allah. Mana akan tersingkaplah dia panggil kasyaf. Maknanya akan terbuka hati kita sehingga tidak ada lagi sebarang hijab. Dan dengan itu akan semakin bertambahlah kerinduan kita kepada Allah. Setiap kali kita beramal dengan penuh khusyuk, dengan penuh dia panggil syauq, kerinduan kita kepada Allah. Bukan kerinduan kita kepada makhluk, kepada pujian makhluk dan sebagainya. Kegerahannya terhadap makhluk akan menambahkan kerinduan kepada Allah. Kegerahan ni terjemahan pada wahsyatuhu, ma yazidu bihi unsuhu billahi wa wahsyatuhu minal khalq. Sebaliknya, jadi menambahkan kerinduannya bila hatinya bersih dari riak, kerinduannya kepada Allah akan bertambah. Kemudian sebaliknya, kerinduan atau keinginannya kepada makhluk akan berkurang. Kegerahannya terhadap makhluk terjemah pada wahsyatuhu minal khalq, keliarannya. Sebenarnya wahsyah ni makna liar. Liar ni makna dia tidak nak makhluk. Bagi dia tidak ada, tidak seronok bersama dengan makhluk. Seronok lagi, gembira lagi bersama dengan Allah. Wastihqaruhu lidunya, dan perendahannya terhadap dunia. Dia akan masa dunia yang rendah dan pengagungan terhadap akhirat. Sebaliknya, akhiratlah yang paling agung. Akhirnya, tempat makhluk yang ada dalam hatinya akan rontok dan terbebaslah ia dari dorongan riak sehingga dengan mudah mencapai jalan ikhlas. Wasaqata mahalul khalq min qalbih, akan jatuhlah tempat makhluk daripada hatinya. Mana tidak ada lagi kedudukan makhluk dalam hatinya. Wan halla anhu da'atul riya, akan terongkai segala dipanggil faktor yang mendorong ke riak. Wa tazallala lahu manha ikhlas, dan akan mudah baginya jalan untuk mencapai keikhlasan. Kata dia, fahaza ma qaddamna hiya al-adwiyata al-ilmiyah. Ini semua yang
Hal ini dan apa yang telah kami kemukakan tadi merupakan ubat-ubat yang bersifat ilmiah. Dawa al-ilmi yang akan meruntukkan akar riya, dan akan mencabut al-qali'ah, magharis riya. Jadi dipanggil ubat ni ada dua cabang. Satu ubat yang berupa ilmu dan kefahaman. Yang kita faham hakikat diri sendiri, kita faham hakikat dunia ini, dan kita tahu bahwasanya matlamat kita adalah Allah, bukan manusia. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, dia akan pergi selepas ini, dawa al-amali. Ubat amali dia panggil. Dawa al-amali. Adapun ubat yang bersifat amali, ialah hendaknya ia membiasakan dirinya menyembunyikan berbagai ibadah dan menutup berbagai pintu di depannya. Jadi maknanya dari segi amali pula, senantiasalah kita ini dengan beribadat sembunyi-sembunyi di belakang orang lain. Itu kita kena banyakkan ibadat begitu. Kita solat sebagaimana pesanan Nabi SAW. Jadikanlah sebahagian daripada solat kamu di rumah kamu. Jadi kita hanya sembahyang fardu di masjid. Tapi ibadat-ibadat lain itu kita buat di rumah. Baca Quran dan sebagainya kita buat sendirian. Itu di antara latihan untuk kita mengelak daripada riya. Adapun ubat yang sifat amali, ialah hendaknya ia membiasakan dirinya menyembunyikan berbagai ibadah dan menutup berbagai pintu di depannya. Sebagaimana pintu-pintu ditutup di hadapan berbagai perbuatan keji, sampai hatinya menyadari dan menghayati akan pengetahuan Allah dan pengawasannya. Sehingga hatinya menyadari cukup dengan Allah tahu. Dan cukup dengan Allah mengawasi. Tak perlu lagi manusia. Tak perlu lagi kita mengharapkan pengawasan manusia, penglihatan manusia, kerana Allah Ta'ala yang nak bagi pahala kepada kita Allah. Syurga pun Allah yang berikan. Keselamatan di neraka pun Allah. Kalau manusia semua di dunia ini memuji kita, menyanjung kita, bukan syurga itu dari mereka. Mereka tak akan boleh memberi syurga kepada kita, dan mereka tak akan boleh untuk menyelamatkan kita daripada neraka. Sampai hatinya menyadari dan menghayati akan pengetahuan Allah dan pengawasan Allah terhadap berbagai ibadah yang dilakukan. Sementara itu jiwa tidak melawannya dengan tuntutan, di mana sehingga jiwa tidak lagi perlu untuk melawan, untuk berentak, ya, dan semata-mata menuntut agar diketahui oleh selain Allah. Ini manusia lah. Jadi sekarang ni, sebelum proses jiwa kita ni serasi dengan niat, dengan keikhlasan, perlu berentak dengan nafsu kita lah, nafsu inginkan perhatian orang dan sebagainya lagi, sehingga sampai satu ketika jiwa kita ni tak perlu berentak lagi, tak perlu berlawan lagi, kerana dia dah jadi natural, dia begini dah jadi tabi'i jiwa kita. Bila sampai satu ketika dengan mujahadah yang berterusan, maka manusia tidak ada lagi dalam jiwa kita. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila-bila masa kita bercakap, kita beramal, semuanya adalah lillahi ta'ala. Hal ini sangat berat di awal mujahadah. Jadi dia sendiri pun mengakui kepada kita bahawa sebab tidak ada ubat yang paling mujarab bagi riya seperti halnya menyembunyikan amal perbuatan dari pandangan makhluk. Hal ini sangat berat di awal mujahadah. Tetapi apabila ia bisa bersabar melakukannya, yakni melakukan mujahadah selama masa tertentu, maka keberatan itu akan hilang. Rasa berat itu akan hilang dan akan terasa mudah baginya dengan dukungan kurniaan Allah dan taufik yang baik yang diberikan Allah kepada hamba-Nya. Sungguhnya Allah tidak mengubah
keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kita kena bermula daripada mujahadah. Ya Allah Ta'ala ingin melihat kesungguhan kita terlebih dahulu dan dia berjanji untuk memberi taufik kepada kita daripada kesungguhan itu. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mujahadah, bersungguh-sungguh, berusaha, sanggup bersusah payah pada jalan kami, yakni pada jalan untuk mencapai keridaan kami, lanahdiyannahum subulana. Nescaya kami akan memberi petunjuk, beri taufik kepadanya untuk dia menemui jalan kami ataupun dia terus berada di atas jalan kami jika sekiranya dia telah berada di atas jalan kami. Hamba melakukan mujahadah dan Allah memberi hidayah. Hamba mengetuk pintu dan Allah membuka pintu. Sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya, sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan. Wallahu la yudhi'u ajral muhsinin. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Jika ada kebajikan sebesar zarah, nescaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Jadi tidak ada sesuatu pun yang diabaikan oleh Allah, yang ditinggalkan oleh Allah dari sebarang ganjaran. Bahkan Allah akan memberi ganjarannya yang ajran azima, yang agung, yang besar. Jadi itulah selesai kita maqam yang pertama, ya, ataupun ubat yang pertama, ataupun kita kata penawar yang pertama untuk membuang riak daripada hati, iaitu dengan kita membasmi riak itu daripada akar-akarnya dengan dua ubat. Ya, ubat ilmi, pengetahuan mengenali hakikat diri, hakikat dunia, dan yang keduanya adalah dengan ubat amali, iaitu dengan kita melatih diri melakukan amalan di belakang orang lain. Dan selepas ini kita akan masuk maqam yang kedua, insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.